Ampang. Terima kasih Tuan Speaker kerana dapat mengambil bahagian dalam bahas ini. Saya akan fokuskan bahas saya kepada fokus kelima, iaitu meredakan inflasi dan mengimarah kehidupan rakyat dalam belanjawan membela rakyat dan mensejahtera negara yang disebutkan oleh Perdana Menteri. Namun demikian, saya lihat dalam hujah-hujah perbahasan ini, kita lihat banyak yang pertikaikan bagaimana pelaksanaan yang hendak dilakukan dan nampaknya hanya manis di bibir sahaja. Jadi dalam kos sara hidup, Tuan Yang di-Pertua, pembentangan belanjawan gula-gula Perdana Menteri mengatakan akan memberikan sumbangan RM500 kepada golongan yang berpendapatan keluarga berpendapatan sebanyak RM3,000. Kita tengok sekarang keadaannya, realitinya, pelaksanaan kerajaan terhadap kawalan kenaikan barang pun tidak boleh dilaksanakan. Kenaikan barang mentah dan masakan harian terus meningkat, tidak seimbang dengan kadar pendapatan bulanan yang masih ditakut lama. Situasi ini menyebabkan rakyat terpaksa membuat pelbagai pinjaman sampingan bagi menampung tekanan ketidakseimbangan belanjawan yang dihadapi. Malah ada di antaranya juga terpaksa membuat 2-3 kerja semata-mata bagi menghadapi krisis kenaikan ini. Buktinya telah dicatatkan bahawa nisbah hutang isi rumah kepada pendapatan boleh guna rakyat di negara ini telah mencecah sehingga kadar 140%, iaitu merupakan yang tertinggi di dunia. Hutang isi rumah pada tahun 2010 telah mencecah sehingga 583.3 bilion. Peningkatan sebanyak 12.5% berbanding dengan 2009. Manakala nisbah hutang isi rumah kepada KDNK pada tahun 2010 pula mencecah sehingga 76%. Lebih menggusarkan, ini menunjukkan hampir 60% daripada pendapatan isi rumah digunakan untuk membayar hutang. Ini beri kesan yang besar terhadap kualiti hidup harian keluarga, terutama keluarga muda dan keluarga di bandar-bandar. Rakyat golongan pertengahan, majoriti ini akan terpaksa merendahkan kualiti makanan keluarga sehingga ke tahap minimum. Kualiti pendidikan anak-anak mula terabai. Malahan lebih teruk lagi, kualiti kesihatan juga terpaksa dilupakan kerana ketidakkemampuan ini. Lebih mendukacitakan, kerajaan yang seharusnya bertindak sebagai public and society interest caretaker dengan izin juga nampaknya gagal memainkan peranan apabila bank negara sendiri dilihat seolah tidak berdaya untuk mengawal tindakan haloba dan tekanan kadar faedah pinjaman yang terus meninggi oleh sistem dan institusi pembankan yang dikenakan terhadap pemimpin, yakni rakyat, kepada rakyat. Peminjam, iaitu rakyat. Inilah hakikat sebuah dilema kesengsaraan yang membebani hampir 40% rakyat di negara ini yang berpendapatan hanya RM1,500 sebulan. Maka tidak heran apabila dicatatkan bahawa hampir 41 orang muflis setiap hari. Persoalannya, apakah mekanisme dan jaminan kerajaan bahawa pemberian RM500 kepada isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ini ke bawah secara one off akan dapat membantu keluarga yang dibebani hutang ini bebas dari tekanan ketidakseimbangan belanjawan isi rumah yang sedang dihadapi kini, bagi menjamin suatu standard kualiti hidup harian yang selesa buat rakyat. Merujuk kepada kenyataan Timbalan Menteri Keuangan baru-baru ini bahawa proses pengagihan bantuan ini akan diserahkan di bawah tanggungjawab lembaga hasil dalam negeri dan penerima akan diminta untuk mendaftar dan mengisi borang dengan HDN terlebih dahulu. Apa yang dilihat secara tidak langsung, proses ini akan merumitkan dan membebankan penerima kerana sudah pastinya proses pendaftaran akan mengambil masa yang lama. Malahan proses ini juga seolah sengaja mahu menambahkan red tape dan birokrasi yang seterusnya, meminggirkan penjaja-penjaja kecil seperti penjaja-penjaja nasi lemak, kedai-kedai runcit dan rakyat yang tidak ada kerja tetap. Inikah cara BN membela rakyat dan mensejahtera negara? Telunjuk lurus, kelingking berkait. Tuan Yang di-Pertua, dalam perbahasan Dewan ini juga kita dengar bagaimana bertimbun-timbun fail yang tidak diselesaikan oleh JKM terhadap permohonan-permohonan orang susah, orang miskin, warga tua dan sebagainya. Dan saya tidak boleh nak bayangkan bagaimana mereka nak mengagihkan wang sebanyak RM500 ini kepada hampir 60% keluarga di Malaysia. Saya tak tahulah kalau dia akan berikan bergoni-goni wang kepada ketua bahagian UMNO untuk angkat ke rumah untuk mengagihkan wang ini. Selain daripada itu, saya tidak nampak bagaimana ini boleh dapat dilaksanakan. Belanjawan jingga Pakatan Rakyat, lihat, menjanjikan, menawarkan mekanisme yang lebih baik dengan memperuntukkan RM1,000
kepada suri rumah tangga. Polis ini amat membanggakan wanita Malaysia. Kenapa? Kerana ianya beri pengiktirafan dan penghargaan terhadap peranan wanita dalam pembangunan negara. Pelaksanaan gender responsive budget yang mana belanjawan BN masih gagal untuk faham konsep GRB. Kita sudah ada perkataan GRB dalam buku jingga ini, belanjawan jingga ini. Namun Kerajaan Barisan Nasional 15 tahun menandatangani perjanjian SIDO masih gagal lagi nak memahami apa itu konsep GRB, yang mana peruntukan kerajaan diberikan manfaat kepada wanita dengan secara langsung. Demi rakyat, menteri dan kerajaan BN harus meladani dan belajar dari belanjawan jingga Pakatan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua, bukankah baik sekiranya pemberian, kalau ia pun nak kasih RM500 itu, disalurkan melalui suri rumah tangga, kerana mereka lah yang menjaga al-ehwal perbelanjaan rumah tangga, dan mereka lah yang patut diberikan RM500 ini agar mereka boleh mengaturkan cara perbelanjaan terbaik untuk isi keluarga. Pengiktirafan keupayaan wanita kononnya hendak meningkatkan penglibatan 30% wanita di bidang di sektor korporat. Tetapi apakah sistem sokongan yang dirancangkan? Tidak ada. Wanita muda hendak pergi bekerja, berikanlah mereka kelegaan. Ada satu sistem sokongan yang mana anak-anak mereka dapat dijaga dan dibela dengan berkualiti tinggi. Ini yang kita perlu. Bertahun-tahun mengatakan bahawa sudah ada, tadi kata Dika, sudah ada crashes di tempat-tempat kerja, namun tidak dapat terlaksana. Itu satu. Yang keduanya, kualiti juga harus ditingkatkan. Kerana ibu-ibu muda ni adalah orang-orang yang berpelajaran tinggi. Doktor, lawyer, engineer. Bagaimana mereka nak melegakan anak-anak mereka. Seorang engineer, doktor ini membiarkan anak mereka dijaga oleh penjaga-penjaga yang berkualiti rendah, dan apatah lagi kalau mereka adalah daripada golongan warga asing, orang Indonesia dan orang Myanmar. Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya minta perkara ini harus dikaji agar satu sistem sokongan yang mantap dirancangkan, dan kualiti penjagaan kanak-kanak dalam crashes ini ditingkatkan, dan kualiti guru-guru dan penjaga-penjaganya harus juga ditingkatkan agar orang-orang muda ini boleh masuk ke lapangan ekonomi dengan lebih rasa selesa dan lega. Tuan Yang Pertua, saya lihat belanjawan yang pada tahun 2010 ini, permata sudah hilang. Tak tahu ke mana perginya permata. Sudah dibawa lari dengan cincin jelmaan 24 juta. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kemana perginya peruntukan 3 tahun berturut-turut kepada permata? Jadi satu pun laporan keuangan dibentangkan. Pihak menteri malah selalu mengelak bila kita tanyakan soal permata ini. Jadi kalau permata dah hilang, sebut dah hilang. Cakap siapa curi, kita senang, kita tahu apa jawapan dia. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin membangkitkan hal 2 minit ya, satu. Ini kena tadi sibuk cakap tentang agama dan sebagainya daripada mereka-mereka yang mungkin tidak ada kelayakan untuk berhujah tentang agama. Tetapi saya juga nak bertanya kepada Menteri Agama, ya. Negara kita ini adalah negara Islam, ya. Sebagai seorang Islam dan agamanya resmi agama Islam, kita harus memikirkan bagaimana kita hendak melaksanakan undang-undang Islam. Jadi sebagai sebuah negara Islam, bukankah ianya menjadi tanggungjawab kerajaan di bawah Kementerian Agama untuk memainkan peranan dalam memberi penerangan dan penjelasan mengenai hudud agar rakyat bukan Islam dapat memahami lebih mendalam mengenainya. InsyaAllah saya percaya perancangan program penerangan yang berterusan akan dapat memberi pengetahuan dan justru menyimakkan tentangan terhadap Islam dan hudud. Islam itu adil. Mana mungkin ianya tidak memberikan satu undang-undang yang adil untuk semua orang. Jadi kita minta Menteri Agama memainkan peranan dalam masa yang jangka panjang, buat satu program berpanjangan agar umat yang bukan Islam dan negara kita dapat memahami apa itu konsep hudud, dan bila kita laksanakannya kemudian, dan dia akan dapat diterima oleh mereka yang bukan Islam. Saya juga amat berharap Menteri memanfaatkan kuasa media yang ada untuk tujuan ini dan tidaklah disalahgunakan untuk memfitnah pemimpin Pakatan Rakyat dan program-program lara saja. Ya, masa yang akhir sekali penutup, Tuan Yang di-Pertua, belanjawan membela rakyat, mensejahtera negara adalah belanjawan olok-olok. Banyak menjanjikan one off sana sini, namun tidak ada keberanian untuk memberi satu dasar yang lebih menjamin
keselesaan hidup rakyat, seperti dalam belanjawan jingga Pakatan Rakyat yang menjanjikan gaji minima 1,100. Seolah-olah kerajaan BN tidak ada keyakinan pelaksanaan gula-gula sana sini membawa banyak persoalan tentang pengaliannya, dan kemungkinan besar seperti yang lepas-lepas tidak ditunaikan, hanya manis di bibir sahaja. Sekian Tuan Dipertua, terima kasih. Farid.